Pada zaman dahulu, di sebuah negeri Arab, ada seorang saudagar batu yang sangat kaya. Rumahnya sangat cantik dan besar. Orang gajinya berpuluh-puluh orang ramainya. Di dalam rumahnya juga terdapat berbagai jenis batu permata yang cantik-cantik dan mahal. Saudagar itu seorang yang sangat penyabar dan rajin bekerja sehingga perniagaannya menjadi sungguh berjaya, sehinggakan di dalam negeri itu dia menjadi seorang yang sangat dihormati. Pada satu hari, saudagar itu menyedari batu-batu permatanya sering hilang. Dia merasa sungguh hairan kerana selama ini perkara seperti itu tidak pernah berlaku. Lama-kelamaan perniagaannya semakin merosot. Apabila saudagar itu mendapati barang-barang perhiasan di dalam rumahnya juga hilang, dia merasa sudah sampai masanya dia melakukan sesuatu. Bila kecurian itu semakin kerap berlaku, saudagar itu semakin yakin bahawa kecurian itu dilakukan oleh pekerjanya sendiri. Maka saudagar itu pun mula memikirkan cara bagaimana hendak memerangkap pencuri tersebut. Akhirnya, saudagar itu mendapat satu muslihat. Pada suatu petang, setelah semua pekerjanya habis bertugas, saudagar itu pun mengarahkan mereka semua berhimpun di hadapan rumahnya. Dia yakin dengan muslihat itu dia pasti dapat memerangkap pencuri itu. Dengar sini semua pekerja-pekerjaku sekalian. Sejak kebelakangan ini, aku telah kehilangan banyak batu permata, termasuk barang-barang perhiasan di dalam rumah ini. Perniagaan aku juga hampir menjadi rugi kerana kehilangan ini. Mereka semua terkejut mendengar kata-kata saudagar itu dan tertanya-tanya, siapa agaknya pencuri itu? Aku tidak mahu menuduh sesiapa di antara kamu. Tapi, sebagai ujian, petang ini aku mahu setiap daripada kamu membawa pulang sebatang tongkat hitam ini. Dan jikalau ada di antara kamu benar-benar mencuri, maka malam ini tongkat ini akan menjadi panjang. Bawalah tongkat ini kembali esok supaya boleh aku ukur. Nah, ambillah. Petang itu pencuri pun pulang dengan perasaan musing. Dia berfikir bagaimana hendak mencari jalan supaya tongkatnya tidak menjadi panjang. Malam itu dia bermenung lagi, tapi masih tidak menemui cara. Kenapa Dinda lihat Kanda kelihatan murung saja? Adakah Kanda kurang sihat? Tidak, tapi Kanda bimbang. Tongkat hikmah ini akan menjadi panjang bila ia dipegang oleh pencuri seperti Kanda. Esok, saudagar itu akan mempunyai kembali. Dan tentulah saudagar itu mengetahui Kanda pencurinya. Pasti Kanda akan ditangkap kelak. Wahai suamiku, mengapakah Kanda bersusah hati sangat? Potong sajalah tongkat itu sedikit supaya nanti sama panjang dengan tongkat orang lain. Bijak sungguh Adinda. Kenapa Kanda tidak terfikir perkara ini dari tadi? Tanpa berlengang-lengang lagi, pencuri terus memotong tongkat itu. Dia merasa gembira kerana berjaya menemui jalan mengelakkan dari ditangkap. Keesokan harinya, pencuri pun pergi kerja dengan hati yang senang. Dan seperti yang dijanjikan, mereka berkumpul semula di hadapan rumah saudagar dengan membawa tongkat masing-masing. Adakah semua telah hadir? Kalau begitu, majulah ke hadapan seorang demi seorang dan letakkan tongkat kamu bersebelahan tongkatku supaya aku dapat lihat perubahannya. Maka seorang demi seorang pekerja saudagar itu hampir untuk mengukur panjang tongkat masing-masing.
Akhirnya, tiba giliran pencuri untuk mengukur tongkatnya. Malangnya, jadi, kamulah pencurinya. Tapi tongkat saya tidak panjang. Ia cuma pendek sedikit saja dari orang lain. Wahai pekerja-pekerjaku semua, sebenarnya tongkat-tongkat yang kamu sekalian bawa pulang tidaklah mempunyai hikmat apa-apa seperti yang aku katakan semalam. Aku sengaja berkata demikian kerana aku tahu hanya orang yang bersalah saja akan merasa bimbang tongkat ini akan menjadi panjang. Dan sudah pasti ia akan memotongnya supaya ia tidak melebihi orang lain. Jadi, kaulah orangnya. Tangkap dia! Tolongkan aku! Tolongkan aku! Tolong! maka tertangkaplah pencuri kerana kebodohannya sendiri. Saudagar berasa puas hati kerana pencuri itu akhirnya dapat ditangkap. Begitulah nasib pencuri, kebimbangan yang menimpa dirinya kerana perbuatan salah telah merangkap dirinya sendiri hingga dijatuhkan hukuman berat. Sejak hari itu, saudagar permata itu semakin dihormati oleh pekerjanya dan perniagaannya menjadi maju semula. Demikianlah adanya.